Salam sejahtera Grace. Selamat sejahtera Suci. Hari ini kami akan menganalisis sebuah artikel. Biasanya sebuah artikel yang cemerlang akan ada keutuhan wacana yang baik, rujukan yang sahih dan kejelasan dalam penulisan akademik. Ya. Jadi hari ini kami akan analisis artikel ini dari 3 segi, iaitu keutuhan wacana, rujukan yang sahih, dan kejelasan dalam penulisan akademik. Ya. Yang pertama, keutuhan wacana ialah aspek yang sangat penting dalam sesebuah penulisan dan akan menentukan sesebuah penulisan itu boleh dianggap sebagai wacana atau hanya merupakan kumpulan ayat yang tidak teratur. Keutuhan wacana bertujuan untuk menentukan sesebuah wacana itu berkualiti atau tidak. Apakah keutuhan wacana yang terdapat dalam artikel ini, Grace? Pada pandangan saya, keutuhan wacana telah dibahagi kepada 4 kategori, yaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal, dan keutuhan fonologi. Bolehkah Grace jelaskan dari segi keutuhan semantik? Boleh. Dalam keutuhan semantik, dia juga terbahagi kepada beberapa hubungan. Hubungan yang pertama adalah hubungan sebab dan akibat. Hubungan ini berlaku apabila satu peristiwa menyebabkan peristiwa lain berlaku sebagai akibatnya. Dalam artikel tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keperluan kaunseling pelajar sekolah, menengah dari aspek domain kerjaya, akademik dan peribadi serta sosial. Dalam ayat tersebut, sebab adalah keperluan untuk mengetahui keperluan kaunseling, manakala akibatnya adalah kajian yang dijalankan untuk mengenal pasti keperluan tersebut. Hubungan yang kedua adalah hubungan sebab dan hasil. Hubungan sebab dan hasil merujuk kepada satu tindakan yang menghasilkan sesuatu yang positif atau diinginkan. Antara adalah data kajian dianalisis menggunakan statistik, deskriptif dan inferensi. Sebab adalah pengumpulan data kajian dan hasil adalah data tersebut dianalisis menggunakan statistik, deskriptif dan inferensi untuk mencapai tujuan kajian. Bukan itu saja, juga ada hubungan sebab dan tujuan. Hubungan ini menunjukkan sesuatu dilakukan dengan tujuan untuk mencapai matlamat tertentu. Buktinya adalah objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis perkhidmatan dan bimbingan yang diperlukan oleh pelajar. Sebab adalah kajian ini dilakukan untuk memenuhi keperluan pelajar, tapi tujuannya adalah mengenal pasti perkhidmatan dan bimbingan yang diperlukan. Saya rasa hubungan syarat dan hasil juga salah satu keutuhan semantik. Hubungan syarat dan hasil melibatkan pernyataan bahawa sesuatu akan berlaku hanya jika syarat tertentu dipenuhi. Tetapi dalam petikan tersebut, hubungan itu tidak begitu jelas. Bukan itu sahaja. Hubungan latar dan kesimpulan juga salah satu hubungan dalam keutuhan semantik. Hubungan ini melibatkan penjelasan latar belakang yang diikuti dengan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan latar tersebut. Buktinya adalah pelajar perempuan dan pelajar lelaki masing-masing mencatatkan peratusan domain kerjaya yang tertinggi dalam keperluan kaunseling. Latar adalah data mengenai pelajar lelaki dan perempuan. Kesimpulannya adalah kedua-duanya memerlukan keperluan kaunseling dalam domain kerjaya. Selain daripada itu, berdasarkan kefahaman saya, keuntungan semantik juga ada hubungan perbandingan dan hubungan memperkuat isi. Ya. Bolehkah Grace jelaskan dua hubungan ini? Boleh. Dalam kefahaman saya, hubungan ini melibatkan perbandingan antara 2 atau lebih elemen untuk menunjukkan persamaan atau perbezaan. Bukti dalam artikel tersebut adalah pelajar perempuan dan pelajar lelaki masing-masing mencatatkan peratusan domain kerjaya yang tertinggi. Ayat ini membandingkan keperluan kaunseling antara pelajar perempuan dan pelajar lelaki. Ini menunjukkan perbandingan keperluan dalam domain kerjaya. Manakala untuk hubungan memperkuat isi,
Hubungan ini merujuk kepada pernyataan yang memberikan sokongan atau memperkuat idea utama. Antara buktinya adalah analisis statistik inferensi pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam keperluan kaunseling antara pelajar perempuan dan pelajar lelaki. Isi utama ayat tersebut adalah terdapat perbezaan dalam keperluan kaunseling antara lelaki dan perempuan. Manakala ayat ini dia memperkuat hasil analisis statistik inferensi, dia memberikan bukti yang memperkuat kenyataan ini. Selain hubungan-hubungan yang tadi saya nyatakan, hubungan parafrasa juga salah satu keutuhan semantik. Hubungan parafrasa berlaku apabila idea yang sama dinyatakan semula dalam cara yang berlainan untuk penjelasan lanjut. Buktinya adalah objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis perkhidmatan dan bimbingan yang diperlukan oleh pelajar. Jenis-jenis perkhidmatan dan bimbingan kedua-dua adalah parafrasa bagi bentuk sokongan yang diperlukan oleh pelajar dalam konteks kaunseling. Tambahan pula, hubungan implikatif iaitu penghuraian juga salah satu keutuhan semantik. Hubungan ini dia merujuk kepada pernyataan yang diperluaskan atau dihuraikan dengan lebih lanjut. Dalam artikel tersebut, terdapat satu ayat iaitu data kajian dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensi. Ini adalah penghuraian tentang bagaimana data tersebut dapat dianalisis untuk menyokong kajian yang dijalankan. Seterusnya, hubungan tempoh masa. Hubungan ini melibatkan rujukan kepada masa untuk menunjukkan urutan atau jangka waktu sesuatu berlaku. Tetapi dalam petikan ini, hubungan tempoh masa dia tidak muncul. Yang paling akhir iaitu hubungan ibarat. Hubungan ibarat berlaku apabila satu perkara dibandingkan dengan perkara lain secara kiasan. Dalam petikan tersebut juga tiada perumpamaan atau ibarat yang jelas dapat ditemui. Terdapat 11 hubungan dari aspek keutuhan semantik. Tadi Grace ada kata dalam keutuhan wacana ada 4 aspek. Yang keutuhan semantik adalah pertama, yang kedua adalah keutuhan leksika. Bolehkah Grace jelaskan tentang keutuhan leksika? Boleh. Keutuhan leksika tersebut ia juga dibahagi kepada beberapa bahagian iaitu antonim, sinonim, himonim, hiponim, homograf dan polisem. Terdapat 6 aspek dalam keutuhan leksika. Boleh Grace jelaskan satu persatu? Boleh. Yang pertama adalah antonim, iaitu perkataan yang berlawanan makna. Antonim merujuk kepada perkataan yang mempunyai makna berlawanan. Biasanya antonim digunakan untuk menunjukkan perbezaan dalam konteks tertentu. Dalam artikel tersebut, pelajar perempuan dan pelajar lelaki masing-masing mencatatkan peratusan domain kerjaya yang tertinggi dalam keperluan kaunseling. Perkataan perempuan dan lelaki adalah antonim yang menunjukkan jantina yang berbeza. Yang seterusnya adalah sinonim, iaitu perkataan yang sama atau hampir sama makna. Sinonim merujuk kepada dua atau lebih perkataan yang mempunyai makna yang sama atau hampir sama dan membantu dalam memberikan variasi dalam teks. Dalam artikel tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keperluan kaunseling pelajar sekolah menengah. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis perkhidmatan dan bimbingan yang diperlukan. Keperluan kaunseling dan perkhidmatan adalah sinonim kerana kedua-duanya merujuk kepada bentuk sokongan yang diperlukan oleh pelajar walaupun perkataan yang digunakan berbeza. Tambahan pula, hiponim juga salah satu keutuhan leksikal. Hiponim adalah perkataan yang lebih khusus dalam kategori yang sama. Hiponim berlaku apabila perkataan yang lebih spesifik berada di bawah perkataan yang lebih umum dalam kategori yang sama. Dalam artikel tersebut, pelajar sekolah menengah adalah hiponim dalam perkataan pelajar. Dalam konteks ini, pelajar sekolah menengah adalah subset atau golongan yang lebih khusus di bawah kategori umum pelajar. Di samping itu,
Homonim juga iaitu perkataan yang sama ejaan atau bunyi tetapi berbeza makna. Sinonim merujuk kepada perkataan yang sama dalam bentuk ejaan atau sebutan tetapi membawa makna yang berbeza berdasarkan konteks. Dalam petikan tersebut, sinonim tidak ditemui secara jelas kerana tiada perkataan yang digunakan dalam dua makna berbeza dalam konteks ini. Yang seterusnya adalah homograf, iaitu perkataan yang sama ejaan tetapi berbeza makna dan sebutan. Homograf adalah perkataan yang dieja sama tetapi mempunyai makna dan sebutan yang berbeza. Ini biasanya lebih jarang ditemui dalam bahasa Melayu berbanding dengan homonim. Manakala dalam petikan tersebut, homograf ini juga tidak ditemui secara jelas. Akhir sekali, keutuhan leksikal juga termasuklah polisem. Polisem merujuk kepada satu perkataan yang mempunyai lebih daripada satu makna tetapi masih berkaitan antara satu sama lain dalam beberapa cara. Perkataan domain dalam konteks ini adalah polisemik kerana ia boleh merujuk kepada bidang atau aspek kehidupan seperti kerjaya, akademik atau peribadi dan sosial. Domain kerjaya dan domain akademik menunjukkan bahawa perkataan domain yang boleh membawa makna yang lebih luas bergantung kepada konteks penggunaannya. Tadi Grace telah jelaskan tentang keutuhan leksikal. Sekarang bolehkah Grace jelaskan tentang keutuhan gramatikal? Boleh? Dalam keutuhan gramatikal, dia termasuklah proses gramatikal. Proses gramatikal boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Dalam kategori pengimbuhan, iaitu proses menambah imbuhan pada kata dasar untuk menghasilkan kata terbitan yang mempunyai makna tertentu. Sebagai contoh, perkataan keperluan. Kata dasar perlu tambah imbuhan awalan ke dan akhiran an untuk membentuk kata nama keperluan yang bermaksud perkara yang diperlukan. Dalam kategori penggandaan, iaitu proses pengulangan kata dasar yang sama ada secara penuh, separa atau berubah bentuk. Seperti perkataan jenis-jenis. Kata dasar jenis digandakan sepenuhnya untuk menjadi jenis-jenis yang bermaksud pelbagai kategori atau jenis. Bagaimana proses pemajmukan dijalankan? Pemajmukan adalah gabungan dua atau lebih kata dasar untuk membentuk satu istilah yang mempunyai makna yang tertentu. Seperti perkataan sekolah menengah, gabungan kata dasar sekolah dan menengah untuk membentuk frasa nama sekolah menengah yang merujuk kepada institusi pendidikan untuk pelajar remaja. Tadi Grace telah jelaskan tentang proses gramatikal. Terdapat 3 proses gramatikal iaitu pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Grace telah jelaskan 3 keutuhan wacana. Sekarang kita tinggal yang akhir sekali iaitu keutuhan fonologi. Boleh Grace jelaskan tentang keutuhan fonologi? Boleh? Keutuhan fonologi sama seperti keutuhan gramatikal, juga mempunyai 3 kategori. Dalam keutuhan fonologi, terdapat hubungan dari segi hentian suara atau kesenyapan, hubungan melalui intonasi suara, dan hubungan berdasarkan nada suara. Bagi hubungan dari segi hentian suara atau kesenyapan, ia berfungsi sebagai perbandingan antara dua maksud yang berbeza dalam satu ayat yang sama. Antara bukti dalam artikel tersebut adalah kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti keperluan kaunseling pelajar sekolah menengah dari aspek domain kerjaya, akademik dan peribadi serta sosial. Jeda atau hentian suara mungkin berlaku selepas frasa sekolah menengah dan domain kerjaya, memandangkan terdapat koma yang menandakan pemisahan idea. Hubungan seterusnya adalah hubungan melalui intonasi suara. Intonasi suara berperanan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembeza struktur ayat. Bukti dalam artikel adalah objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis perkhidmatan dan bimbingan yang diperlukan oleh pelajar.
Intonasi suara akan menurun pada akhir ayat ini kerana ia adalah satu pernyataan fakta yang tidak memerlukan intonasi naik seperti soalan. Hubungan yang paling akhir adalah hubungan berdasarkan nada suara. Hubungan tersebut berperanan dalam membezakan ayat yang dinatakan mengikut beberapa situasi atau keadaan, dan nada suara boleh membezakan emosi seseorang ketika bercakap. Buktinya adalah analisis statistik inferensi pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dalam keperluan kaunseling antara pelajar perempuan dan pelajar lelaki. Nada suara dalam ayat ini bersifat neutral dan objektif kerana dia melaporkan hasil kajian tanpa emosi atau pendapat peribadi. Terima kasih kepada Grace yang telah jelaskan tentang kebutuhan wacana. Ya. Seperti apa yang Ziqing nyatakan dekat depan, terdapat 3 ciri untuk menganalisiskan sesebuah artikel. Selain keutuhan wacana, antara kedua-dua cirinya adalah sumber rujukan dan penjelasan dalam penulisan akademik. Rujukan memainkan peranan yang penting dalam sesebuah artikel. Mereka Ziqing memberitahu apakah format yang betul dalam menulis sumber rujukan yang telah diambil selepas kamu menganalisiskan sesebuah artikel. Penulisan akademik dan laporan penyelidikan berkualiti menitikberatkan aspek kaya sitasi dan rujukan. Sitasi digunakan dalam penulisan ini bertujuan memberitahu pembaca tentang fakta daripada sumber rujukan. Sitasi dan rujukan FPA terkini ini perlu dikuasai oleh ahli akademik dan pelajar di institusi pengajian tinggi IPT kerana penting dalam penulisan akademik. Oh, begitunya. Berikut pengetahuan saya, terdapat 3 jenis sumber rujukan. Yang pertama adalah buku, yang kedua adalah jurnal dan artikel yang tanpa DOI, dan jurnal dan artikel dengan DOI. Mereka Ziqing jelaskan tentang perbezaan mereka dan ciri-ciri mereka. Okay, boleh. Kami boleh lihat di sini yang warna kuning dalam kurungan itu adalah sitasi dalam petikan. Di bawah yang warna kuning ialah nama penulis, yang hijau ialah tahun terbit, dan yang warna biru ialah nama buku, yang warna merah jambu itu ialah penerbit. Yang di bawah sekali terdapat sebuah buku yang ditulis oleh Correct G. Dan kuning itu ialah nama penulis, yang hijau ialah tahun terbit, yang biru ialah nama buku, yang warna merah jambu ialah edition buku. Kamu boleh lihat di sini buku ini ialah edition ke-9. ED bermaksud edition, dan E adalah huruf kecil dan tidak italik. Yang warna merah itu ialah penerbit. Yang warna kuning dalam kurungan itu ialah sitasi dalam artikel, dan di bawah yang warna kuning ialah nama penulis, yang warna hijau ialah tahun terbit, yang warna biru ialah nama buku, yang warna merah campur ialah penerbit. Jadi kita terdapat 6 buku sebagai sumber rujukan dalam artikel ini. Oh, nampaknya banyak ciri-ciri yang perlu dititik beratkan untuk menulis satu rujukan yang berformat tepat. Ya. Selain rujukan buku, bagaimanakah kami bertulis sumber rujukan dalam akhir artikel kita? Jika kita mengambil jurnal atau sumber artikel yang tanpa digital object identifier, iaitu DOI, bolehkah Ziqing memberitahu kita? Sekarang saya akan jelaskan para tolong menulis sitasi dan rujukan daripada artikel tanpa digital object identifier DOI. Kami boleh lihat di sini. Kami terdapat sumber rujukan jurnal tanpa DOI. Yang pertama, kami terdapat 2 pengarang dalam sumber rujukan ini.
Yang warna kuning adalah nama pengarang. Dan yang warna hijau ialah tahun terbit. Yang warna biru ialah judul artikel jurnal. Ini tidak perlu diitalik. Dan yang warna merah campur ialah nama jurnal. Ini perlu italik. Yang warna merah itu ialah volume. Volume dalam jurnal ini ialah 51. Volume perlu italik. Tetapi dalam artikel ini semua volume tak ada italik. Jadi ini adalah sesuatu kesalahan dalam artikel ini. Yang warna kuning nombor 7 dalam kurungan ini. Kurungan ialah bilangan. Bilangan itu tidak perlu italik, tetapi mesti dalam kurungan. Yang warna hijau di akhir sekali ialah dalam muka surat. Abu Yazid Abu Bakar ialah nama penulis. Jurnal ini terbit pada tahun 2015. Pola isu persesif serta pengalaman berkhidmatan bimbingan dan kaunseling dalam kalangan pelajar kita dan berbakat ialah judul artikel, tidak perlu italik. Jurnal Pendidikan Malaysia ialah nama jurnal, perlu italik. VOI bermaksud volume. Volume rujukan ini ialah 40. Perkataan 40 perlu italik. Bilangannya itu 2 dalam kurungan dan selepas itu muka surat sumber rujukan ialah 167 hingga 173. Kami boleh lihat yang akhir sekali ialah ada tiga sumber rujukan dalam satu ayat, iaitu Rasul, Mackenzie dan Catherine. Tetapi dalam rujukan hanya nyatakan 2 sumber rujukan, iaitu Mackenzie dan Catherine. Rasul tidak dinyatakan, jadi itu juga adalah salah satu kesalahan dalam artikel ini. Rupanya ini adalah cara menulis sumber rujukan tanpa DOI dengan format yang betul. Kami perlu berikan perhatian kepada judul artikel jurnal dan nama jurnal. Judul artikel jurnal tidak perlu italik, tetapi nama jurnal perlu italik. Okey. Jadi, bolehkah saya tanya teaching, apakah format yang betul untuk menulis sumber rujukan dengan DOI? Jadi kami boleh lihat di sini. Sini ialah contoh jurnal dengan digital object identifier DOI. Yang warna kuning ialah nama pengarang. Kita terdapat 3 pengarang dalam jurnal ini dan jurnal ini terbit pada tahun 2011. Yang warna biru itu ialah judul artikel jurnal, tidak perlu italik. Yang hijau campur itu ialah nama jurnal, perlu italik. Volume jurnal ini ialah 46 dan bilangan jurnal ini ialah 2. Warna hijau ialah muka surat sumber rujukan ini. Kami boleh lihat di bawah sekali ada satu ayat yang dalam warna merah campur. Itu ialah DOI, nombor DOI atau pautan DOI. Ini adalah peraturan menulis citasi dan rujukan daripada jurnal dengan digital object identifier DOI. Perbezaan antara jurnal tanpa DOI dan jurnal dengan DOI adalah pautan DOI. Jurnal tanpa DOI tidak perlu tulis pautan DOI, tetapi jurnal dengan DOI perlu tulis pautan DOI. Jadi, kita harus berhati-hati dan mematuhi peraturan menulis citasi dan rujukan daripada jurnal DOI dan jurnal tanpa DOI. Pilih rujukan ilmiah
dalam laman sesawang yang jelas nama penulis dan penerbitan seperti dalam Mendeley, Google Scholar, ResearchGate. Nama dan penerbitan yang tidak jelas tidak sesuai digunakan sebagai rujukan ilmiah. Oh, jadi kita haruslah berhati-hati supaya kita tidak membuat kesalahan yang telah dijelaskan oleh Zixin tadi. Ya. Kalau tidak silap, ada satu kategori yang paling akhir, yaitu kejelasan dalam penulisan. Bolehkah Zixin memberitahu kita tentang ciri-ciri tersebut? Ya, penulisan akademik yang jelas penting supaya orang yang membaca dapat memahami perkara yang ingin disampaikan tanpa menimbulkan keraguan. Penggunaan bahasa dan mengorganisasi idea dengan cara yang mudah difahami oleh pembaca. Yang pertama yang sangat penting dalam kejelasan dalam penulisan ialah penyusun maklumat. Beberapa ayat agak panjang dan padat. Penulis boleh memecahkan ayat panjang kepada ayat yang lebih pendek dan lebih mudah difahami, boleh membantu pembaca mengikuti idea utama dengan lebih baik. Kami boleh lihat di sini ada dua ayat yang sangat panjang. Penulis boleh memecahkan ayat panjang itu kepada ayat yang lebih pendek. Ayat dalam penulisan akademik jangan terlalu panjang dan boleh menimbulkan kekeliruan makna. Penulis harus menggunakan ayat yang singkat dan jelas untuk memudahkan pembaca memahami maksud yang ingin disampaikan. Ciri yang kedua ialah istilah khusus. Istilah khusus boleh diperkenalkan lebih awal dengan sedikit penjelasan untuk memastikan pembaca yang kurang mahir dalam istilah memahami konteksnya. Dalam artikel ini terdapat beberapa istilah khusus yang boleh dijelaskan, iaitu domain kerjaya, domain akademik, domain peribadi dan sosial. Penulis perlu elakkan menggunakan bahasa atau istilah yang terlalu rumit dan mungkin tidak difahami oleh pembaca. Dan ciri ketiga ialah penyusunan idea secara logik. Setiap pendengar harus menyusun satu idea utama dan setiap idea tersebut harus disusun dalam susunan logik. Sebagai contoh, jika anda bercakap tentang keperluan kaunseling remaja, sebaiknya fokus pada pelbagai cabaran remaja seperti emosi, sosial dan akademik. Terlebih dahulu sebelum beralih kepada peranan kaunseling. Susunan idea secara logik dan mengikut susunan yang betul iaitu pengenalan, isi dan kesimpulan. Dengan teratur, gunakan tajuk dan subtajuk untuk membantu pembaca memahami teks dengan lebih baik. Jadi, menurut pengalaman saya, penulisan akademik mempunyai dua ciri yang penting, iaitu kohesi dan koheren. Bolehkah Zixin memberitahu tentang perbezaan terhadap kohesi dan koheren? Kohesi merupakan pertautan antara satu perkataan. Kohesi merupakan pertautan antara satu perkataan yang lain untuk membentuk sebuah ayat yang dapat difahami oleh pembaca. Kohesi juga merujuk pada kesatuan dan keterhubungan dalam sebuah teks dan penulisan. Hubungan semantik boleh dilihat dari segi hubungan sebab dan akibat serta hubungan sebab dan hasil. Dalam hubungan sebab dan hasil dapat menerangkan makna yang positif kesan daripada sesuatu perkara yang berlaku. Kami boleh lihat di sini. Yang warna merah jambu ialah sebab dan warna merah dan warna kuning ialah hasil. Kohesi dalam penulisan akademik. Hubungan sebab dan akibat merupakan hubungan perkara yang berlaku disebabkan oleh sesuatu hal dan meninggalkan kesan akibat daripada perkara yang berlaku itu. Kami boleh lihat di sini, keperluan kaunseling merupakan keperluan yang diperlukan oleh pelajar. Ini adalah akibat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi diri mereka setiap hari dan juga
penting dalam peningkatan kepribadian diri. Ini adalah sebab. Sekarang saya akan terangkan tentang koheren dalam penulisan akademik. Yang sangat penting dalam ciri koheren dalam penulisan akademik ialah penyusunan perangan. Pastikan setiap perangan membawa satu idea utama dan dihubungkan dengan perangan berikutnya secara logik. Setiap perangan perlu mempunyai fokus yang jelas diikuti dengan contoh dan penjelasan yang mengukuhkan idea tersebut. Dalam artikel ini kami terdapat pendahuluan. Pendahuluan ini telah jelaskan definisi remaja dan penerangan ringkas pengenali perubahan yang dialami. Dalam pendahuluan telah jelaskan pernyataan masalah, tajuk kajian dan persoalan kajian. Isi kandungan yang kedua terdapat dalam artikel ini ialah kajian literatur. Yang ketiga ialah metodologi. Yang keempat ialah dapatan kajian. Dan kelima ialah kesimpulan. Dalam sebuah penulisan akademik yang cemerlang perlu ada penyusunan perangan yang jelas, yang ada pendahuluan, ada isi dan ada bentuk. Jadi kejelasan dalam penulisan juga amat penting dalam penulisan sesebuah artikel. Dengan ini, pembaca mampu memahami kandungan artikel dan pandangan yang ingin dibawa oleh penulis. Perbincangan di atas merupakan analisis yang dibuat oleh kami terhadap sebuah artikel. Sekian, terima kasih.